Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Okay, pertama kali saya ucapkan tahniah kepada semua pelajar-pelajar kerana anda telah bergelar siswa Politeknik Port Dickson. Okey, sebelum saya memulakan sesi taklimat saya pada kali ini, okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, nama saya Nur Rizwan bin Hashim. Okey, boleh panggil saya Encik Rizwan. Dan saya merupakan salah seorang pegawai Hal Ehwal Pelajar di Jabatan Hal Ehwal Pelajar Politeknik Port Dickson. Di Jabatan Hal Ehwal Pelajar, tugas saya lebih kepada unit kebajikan dan juga disiplin pelajar. Jadi segala hal berkaitan dengan kebajikan dan juga hal-hal disiplin, okey, boleh merujuk kepada saya. Dan untuk sesi taklimat pada kali ini, okey, apa yang akan saya kongsikan, apa yang saya akan share bersama pelajar-pelajar sekalian, okey, adalah khusus berkenaan dengan kebajikan pelajar. Jadi saya harap semua pelajar, okey, dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya kerana apa yang akan saya terangkan merupakan informasi-informasi penting, maklumat perlu anda tahu, okey, sepanjang anda berada di Politeknik Port Dickson ni. Segala maklumat-maklumat yang anda rasakan penting, okay, sila catat, okay, ke dalam catatan anda semua. Jadi saya teruskan kepada taklimat saya pada hari ini. Okey, apa yang akan saya bentangkan pada kali ini adalah berkenaan fokus kepada kebajikan, okey, iaitu kita ada satu program kita kenali dengan We Care at PPD, di mana kami menggunakan hashtag siswa bantu siswa. Okey, dalam pembentangan saya pada kali ini, antara perkara yang akan saya bentangkan adalah berkenaan dengan yang pertama, pinjaman dan penajaan, yang kedua, pembangunan pelajar, yang ketiga, pengurusan insurans dan kebajikan pelajar. Jadi, tiga benda ni merupakan tiga maklumat penting yang anda semua perlu tahu. Okay, kenapa perlunya penajaan ni? Penajaan ni berfungsi membantu pelajar-pelajar dari segi pembayaran yuran-yuran pengajian, okay, yuran asrama ataupun belanja-belanja harian pelajar sepanjang anda berada di institusi pengajian. Okay, jadi pelajar boleh memilih apa-apa saja tajaan atau pinjaman, okay, yang diperlukan oleh pelajar sepanjang berada di institusi pengajian. Jadi penajaan-penajaan inilah yang akan menanggung segala yuran-yuran ataupun belanja-belanja anda semua sepanjang berada, okay, contohnya di Politeknik Port Dickson. Okay, kita ada banyak jenis penajaan. Okay, contoh-contoh penajaan yang ada adalah contohnya PTPTN, okay, Yayasan Kuok, JPA, Yayasan Negeri, TAPEM, YTL, Beasiswa OKU, okay, bantuan kewangan pendidikan orang asli, khas kepada pelajar-pelajar dari golongan orang asli. Okay, kita ada juga zakat negeri, okay, derma siswa PoliPD, pinjaman pendidikan Perkeso, okay, dan juga KWSP. Dan lain-lain lagi juga ada ditawarkan. Jadi di sini pelajar-pelajar perlu tahu, okay, penajaan apa yang diperlukan untuk menampung kos sara hidup anda sepanjang di institusi pengajian. Okay? Okay, antara paling famous yang kebanyakan pelajar pilih adalah PTPTN, iaitu Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Okey, boleh kata semua orang pun tahu apa itu PTPTN. Okey, di mana ini adalah sejenis pinjaman. Okey, jadi untuk PTPTN ni, okey, bagi peringkat pengajian diploma sepenuh masa, okey, jadi syaratnya adalah pelajar perlu menerima tawaran IPT, okey, dan pelajar perlu mempunyai salah satu nombor akaun SSPN. Okay, pelajar juga perlu mempunyai akaun bank mengikut panel bank IPT anda. Okay, contohnya kalau di Politeknik Port Dickson, okay, antara bank panel di PVD adalah Bank Islam. Jadi pelajar perlu mempunyai akaun Bank Islam sekiranya anda ingin memohon untuk PTPTN. Okay, dan membuat semakan jadual permohonan dan bayaran pinjaman. Anda juga perlu membuat semakan jadual permohonan, iaitu bila anda perlu memohon, bila tarikh anda perlu submit dokumen, dan juga bila tarikh pembayaran PTPTN ke dalam akaun anda sekiranya anda berjaya. Okey, jadi antara ni adalah saya kongsikan juga K-line PTPTN. Okey, 0321933000 di mana anda boleh berhubung terus dengan PTPTN untuk bertanya berkenaan dengan hal PTPTN lah. Okey, dan saya ceritakan sedikit berkenaan dengan carta alih permohonan PTPTN. Okey, jadi yang pertama sekali step untuk memohon PTPTN, yang pertama anda perlu menerima tawaran kemasukan ke Politeknik. Okey, di sekarang anda dah terima tawaran kemasukan bidang Politeknik dan anda telah daftar ke Politeknik.
Okey, dan seterusnya beli nombor PIN PTPTN iaitu link berharga RM5 di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional BSN. Okey. Jadi BSN yang terdekat dekat sini adalah di BSN di Bandar Port Eden. Okay, kemudian anda perlu membuka akaun simpanan Bank Islam Berhad BIMB. Okey. Dan perlu membuka akaun SSPN di Bank Islam ataupun Maybank ataupun Bank Rakyat ataupun Agrobank dengan minimum RM20. Okey, seterusnya bila dah buka akaun, okey, anda perlu memohon secara online di laman rasmi PTPTN www.ptptn.gov.my. Tarikh untuk permohonan adalah mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh PTPTN. Jadi boleh refer kepada website PTPTN bila tarikh untuk permohonan. Okey, kemudian semak status permohonan PTPTN di laman web yang sama. Okey, setelah permohonan diluluskan, okey, bila anda dah semak di laman web PTPTN, okey, dan telah diluluskan, maka anda perlu cetak borang perjanjian PTPTN 2 set. Okey, 2 set anda perlu cetak dan butiran peribadi 1 set. Okey, kemudian bila dah cetak dokumen-dokumen ni, okey, tarikh penyerahan dokumen perjanjian PTPTN akan diumumkan oleh pegawai pinjaman dan beasiswa PPD melalui laman web PPD dan memo yang berkaitan. Okey, jadi bila anda dah cetak, okey, pihak Politeknik akan bantu anda untuk memudahkan urusan anda. Okey, kita akan setkan satu tarikh di mana kita akan jemput PTPTN untuk datang buka kaunter penerimaan dokumen-dokumen ni. Okey, jadi maksudnya anda tak perlu ke pejabat-pejabat PTPTN, anda hanya perlu datang ke kaunter PTPTN yang akan dibuka di Politeknik Port Dickson. Okey, bila kaunter dah buka, jadi anda perlu hadir dan menyerahkan dokumen PTPTN kepada pegawai PTPTN yang bertugas. Okey, antara yang diperlukan adalah 2 set borang perjanjian, 1 set butiran peribadi dan juga beberapa dokumen sokongan lain yang ada dinyatakan dalam borang permohonan PTPTN lah. Okey, dan dokumen perjanjian PTPTN akan diproses dan duit pinjaman akan dimasukkan ke dalam akaun pelajar mengikut tarikh yang ditetapkan. Okey, ini secara flow proses macam mana proses permohonan PTPTN daripada anda memohon sehinggalah duit pinjaman masuk ke dalam akaun anda. Okey, seterusnya antara yang anda perlu tahu sepanjang anda membuat permohonan PTPTN ni, okey, di mana anda perlu mendapatkan tanda tangan saksi. Okey, saksi adalah kaki tangan kerajaan kelas A, iaitu saksi boleh jadi sesiapa saja pegawai kerajaan kelas A, iaitu contohnya di Politeknik Port Dickson adalah pensyarah-pensyarah. Okey, bank yang anda digunakan untuk Politeknik Port Dickson iaitu bank panel kita adalah Bank Islam sahaja, dan PTPTN merupakan pinjaman upah. Okey, ujrah adalah pada kadar 1%. Okey, nilai bayaran balik dinyatakan dalam surat tawaran dan ada dinyatakan sekarang iaitu PTPTN adalah menggunakan ujrah iaitu dengan kadar 1% saja. Syarat bayaran pinjaman setiap semester. Okey, yang ini anda semua kena tahu. Okey, jadi untuk memastikan anda terus menerima pinjaman daripada PTPTN sepanjang pengajian anda, okey, anda kena pastikan PNM anda, okey, PNM anda iaitu pointer setiap semester anda mestilah sekurang-kurangnya 2.0 untuk memastikan anda mendapat pinjaman ataupun bantuan kewangan daripada PTPTN setiap semester. Pastikan pointer yang anda perolehi mesti lebih daripada 2.0. Sekiranya pointer anda kurang daripada 2.0 untuk semester berikutnya, anda tidak akan dapat bantuan kewangan daripada PTPTN. Okey, jumlah pinjaman yang akan anda perolehi, okey, dia ada pecah kepada 3, iaitu maksimum pinjaman. Okey, sekiranya pelajar atau penjaga pelajar disenaraikan sebagai penerima bantuan sara hidup rakyat. Okey, ataupun anda pada kategori kedua iaitu 75% daripada pinjaman maksimum. Okey, pendapatan keluarga tidak melebihi RM8,000 pun tiada dalam data BSHR. Okey, ataupun peringkat ketiga 50% daripada pinjaman maksimum iaitu pendapatan keluarga melebihi RM8,000 iaitu tiada dalam dan juga tiada dalam data BSHR. Ini adalah jumlah pinjaman setahun mengikut peringkat. Maknanya setahun. Okay, jadi dalam setahun kita ada 2 semester. Jadi dia akan bagi pada 2 lah. Okey, bagi universiti awam, politeknik dan juga college community, okey, bagi peringkat pengajian diploma, okey, ini adalah nilai untuk jumlah pinjaman selama setahun. Okey, maksimum 4,750. Kalau 75%, anda berkategori 75%, anda akan dapat 3,560 untuk setahun. Ataupun 50%, anda akan dapat 2,380 untuk 1 tahun. Okey, berkenaan dengan pengeluaran pinjaman,
Okey, pengeluaran pinjaman pertama. Maknanya untuk pengeluaran pertama, okey, iaitu setelah pelajar memulangkan dokumen perjanjian lengkap kepada PTPTN. Maknanya bila dah disemak, semua dokumen dah lengkap semua, maka duit itu akan masuk ke dalam akaun anda. Okey, untuk pengeluaran semester seterusnya, okey, masih meneruskan pengajian pada peringkat jurusan dan APT yang diluluskan. Okey, PTPTN akan pastikan bahawa untuk semester seterusnya anda ada. Okey, dan lulus peperiksaan pada semester sebelumnya dengan keputusan purata nilai grade PNG, okey, ataupun PNM, iaitu pointer setiap semester mesti 2.0 ke atas. Okey, bila 2.0 ke atas, barulah anda layak untuk mendapat pinjaman PTPTN yang seterusnya. Okey, pinjaman pendidikan diberhentikan. Okey, sekiranya anda ada dalam syarat-syarat berikut, okey, maka pinjaman anda untuk semester seterusnya diberhentikan, iaitu gagal ataupun berhenti pengajian pada peringkat jurusan APT yang diluluskan semasa memohon pinjaman pendidikan, maknanya anda gagal ataupun anda gagal berhenti. Pelajar membuat pembatalan pinjaman pendidikan PTPTN dan anda sendiri memberhentikan pinjaman PTPTN, pemalsuan maklumat semasa permohonan dan juga peminjam diisytiharkan muflis. Okey, jadi sekiranya anda ada dalam kategori ini, maka pinjaman pendidikan anda diberhentikan. Buat masa sekarang, okey, anda perlu tunggu makluman. Okey, pihak Politeknik akan menjemput pihak PTPTN untuk hadir ke Politeknik bagi mengumpul dan mengambil dokumen PTPTN. Okey, jadi buat masa ini anda perlu sila peka kepada dengan makluman proses pengumpulan dokumen ini dari semasa ke semasa. Okey, seterusnya kita juga ada penajaan lain yang biasa juga pelajar mohon adalah daripada Jabatan Perkhidmatan Awam iaitu JPA. Okey, permohonan beasiswa dibuat sendiri kepada pihak JPA secara online. Okey, jadi ini anda kena sentiasa buka website JPA. Okey, ada dua website ni. Okey, dan anda kena mohon secara online. Okey, nilai beasiswa biasa setahun dalam RM6,500. Okey, penerima beasiswa adalah terikat secara kontrak dengan pihak JPA. Jadi, bila anda dah dapat tawaran penajak daripada JPA, maka anda terikat kontrak dengan JPA. Untuk kursus diploma selama 3 tahun, kontrak adalah selama 5 tahun ataupun ganti rugi sebanyak RM70,000. Okey, biasanya permohonan dibuka pada bulan Mei setiap tahun. Okey, jadi yang ini kena alert bagi siapa yang berminat untuk penajaan daripada JPA. Okey, kena sentiasa buka website JPA dan tengok bila permohonan dibuka. Okey, kita juga ada penajaan daripada Yayasan Kuok, okey, yang bernilai sehingga 9,000 setahun. Okey, tinggi dia, 9,000 setahun. Akan ditawarkan pada calon yang berjaya. Antara syarat-syaratnya mestilah warga negara Malaysia. Okey, pemohon mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 4 kepujian dalam SPM bagi mana-mana mata pelajaran seperti berikut: Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains atau satu mata pelajaran yang berkaitan dengan kursus yang dipohon. Okey, ini untuk kategori pelajar baru macam anda semua. Okey, bagi pelajar senior, grade purata sekurangnya 3.0 dan ke atas dalam keputusan terbaru di Politeknik. Okey, bantuan kewangan Yayasan Kuok hanya untuk pelajar miskin sahaja. Okey, pemohon mesti tidak memegang apa-apa beasiswa daripada organisasi lain seperti beasiswa JPA. Okey, ini adalah daripada Yayasan Kuok, di mana Yayasan Kuok ni difokus kepada pelajar-pelajar Politeknik. Okey, dia ada peruntukan khas untuk pelajar-pelajar Politeknik. Okey, jadi pelajar-pelajar baru boleh cuba tengok untuk Yayasan Kuok. Okey, dari cara memohon, pelajar perlu mengikuti langkah 1 dan 2 seperti di bawah. Okey, yang pertama, penyerahan borang permohonan atas talian. Okey, mohon secara online melalui website ni. Okey, tarikh buka 1 Mac. Maksudnya sekarang dah buka. Dan tarikh tutup 19 Mac. Okey, borang yang tidak lengkap atau lambat tidak akan dipertimbangkan. Temuduga mungkin diadakan untuk calon yang terpilih saja. Okey, bila anda dah mohon secara online. Yang kedua, cetak borang permohonan. Okey, Selepas pemohon menghantar permohonan melalui atas talian, pemohon juga perlu mencetak borang permohonan yang lengkap dan menghantar bersama dengan dokumen sokongan melalui kurier, pos laju, serantangan ke pejabat yayasan. Okey, tarikh tutup. Okey, makna anda perlu menghantar iaitu selewat-lewatnya Yayasan Kuok menerima borang permohonan anda iaitu pada 2 April. Okey, kita juga ada penajaan daripada yayasan-yayasan negeri. Okey, Melaka, Johor, Selangor, Pahang, okey, Kelantan, Kedah dan lain-lain negeri. Okey, permohonan ini adalah secara online. Jadi anda boleh buka iaitu melalui yayasan-yayasan negeri masing-masing. Jadi fokus kepada anak-anak negeri. Okey, dan kita juga ada derma siswa Politeknik Port Dickson. Okey, melalui bantuan kewangan diberikan kepada pelajar dari keluarga yang berpendapatan rendah. Pelajar yang layak boleh mohon dengan mengisi borang permohonan derma siswa yang dikeluarkan oleh pihak Koperasi Politeknik Port Dickson Berhad. Okay, jadi boleh pergi ke Koperasi Politeknik Port Dickson dan cuba untuk mohon.
tarikh permohonan akan dimaklumkan melalui laman web Politeknik Port Dickson. Okey, lain-lain penajaan, kita juga ada penajaan bantuan kewangan pelajar OKU. Okey, sekiranya anda adalah pelajar di kalangan pelajar orang kurang upaya OKU, okey, anda juga boleh memohon untuk bantuan kewangan pelajar OKU. Okey, bantuan Jabatan Kemajuan Orang Asli, sekiranya anda adalah daripada golongan orang asli, juga kita ada bantuan Jabatan Kemajuan Orang Asli, juga boleh mohon. MyBF, Yayasan Tenaga Nasional, yang ini pun ramai pelajar-pelajar kita mohon, iaitu MyBF YTN. Okey, beasiswa sukan KPT dan lain-lain lagi tajaan lah. Jadi sekiranya anda berminat, okey, anda boleh berjumpa segera dengan pegawai beasiswa Politeknik untuk mendapatkan maklumat tentang bantuan tersebut. Seterusnya, maklumat berkaitan penajaan. Okey, segala maklumat tentang pinjaman boleh dirujuk kepada, okey, yang pertama, pegawai beasiswa jabatan. Okey, di setiap jabatan-jabatan akademik, Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Perdagangan, okey, di jabatan ada pegawai-pegawai beasiswa jabatan masing-masing. Okey, jadi anda boleh terus berhubung dengan pegawai beasiswa di jabatan masing-masing, ataupun anda boleh jumpa dengan pegawai beasiswa Politeknik, iaitu di Jabatan Hak Ehwal Pelajar, iaitu Puan Megala di talian seperti yang tertera pada slide saya ni lah. Okey, maklumat terkini tentang pinjaman akan ditampalkan di papan kenyataan beasiswa, di dataran pelajar dan laman web Politeknik Port Dickson. Okey, itu adalah berkenaan dengan penaja dan juga pinjaman. Dan satu lagi maklumat yang penting adalah, sekiranya anda telah memohon dan anda telah berjaya memperolehi penajaan tersebut, okey, sekiranya anda telah memperolehi mana-mana tajaan, sila kemaskini di dalam sistem SPMP anda untuk rekod pihak Politeknik. Okey, sebab permohonan secara online, okey, anda memohon sendiri, okey, dan sekiranya anda berjaya, okey, kami minta pihak Jabatan Hal Ehwal Pelajar memohon anda supaya kemaskini maklumat tajaan anda di SPMP. Okey, di SPMP, nanti anda boleh tengoklah di SPMP nanti. Okey, kenapa? Sebab bagi memudahkan segala urusan anda setiap semester. Kenapa? Sebabnya pada setiap semester, penaja-penaja ini akan memohon pengesahan status pelajar. Memohon pengesahan status anda di Politeknik. Sama ada anda masih meneruskan pengajian, pointer anda macam mana, HPNM anda macam mana. Jadi, sekiranya kami ada data-data anda, jadi mudahlah pihak Jabatan Hal Ehwal Pelajar untuk menyalurkan maklumat ini kepada pihak penaja. Okey? Ini adalah benda yang sangat penting lah, yang perlu anda take note pada ini, sekiranya anda memohon untuk tajaan nanti. Okey, kemudian untuk poin yang kedua saya adalah berkenaan dengan WeCare at PPD. Okey, berkenaan dengan kebajikan-kebajikan pelajar. Okey, sekiranya di Jabatan Hak Ehwal Pelajar, okey, di Politeknik Port Dickson, kita ada satu program iaitu kita panggil sebagai WeCare at PPD. Okey, WeCare at PPD ni tujuan dia adalah untuk kita bantu pelajar-pelajar di dalam golongan B40. Okey, pelajar-pelajar yang susah, pelajar-pelajar miskin yang memerlukan bantuan kewangan. Okey, prinsip Jabatan Hak Ehwal Pelajar, kami tak nak pelajar-pelajar berhenti pengajian disebabkan masalah kewangan. Okey, jadi sekiranya anda mengalami masalah kewangan, sila terus berjumpa dengan saya ataupun terus ke Jabatan Hak Ehwal Pelajar untuk mengikuti program kami. Okey, dalam WeCare at PPD kita ada 8 program, okay, iaitu kita ada program part-time jobs. Okay, di mana sekiranya anda menyertai program part-time job ni, anda akan dibayar. Okay, kita akan bagi gaji kepada anda. Okay, kita juga ada dapur PPD. Okay, bahan-bahan keperluan makanan. Okay, kita akan sediakan dapur PPD. Bantuan safety first. Skim pinjaman yuran pengajian. Jika anda bermasalah dalam membayar yuran pengajian, boleh terus refer kepada Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Kami cuba untuk membantu anda. Okay, bantuan perbelanjaan pengurusan kematian. Okey, bantuan sambutan perayaan, program dana usahawan muda, okey, bantuan ihsan kesihatan. Okey, ini adalah 8 program yang ada dalam WeCare at PPD. Okey, jika anda berminat dan ingin menyertainya, sila boleh merujuk pada saya di Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Okey, ini adalah poster yang akan anda tengok di mana-mana papan kenyataan di PPD berkenaan dengan WeCare at PPD. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan pengurusan insurans. Okey, bila anda bergelar sebagai Politeknik Port Dickson, okey, dan anda telah membayar yuran, okey, yuran pengajian termasuk yuran insurans, okey, jadi anda dilindungi oleh insurans. Okey, semua pelajar Politeknik Port Dickson dilindungi oleh insuran kemalangan diri berkelompok oleh Etika Tagaful Berhad. Okey, jika mengalami kemalangan, sila berhubung dengan pegawai kebajikan, iaitu saya sendiri, okey, di Jabatan Hak Ehwal Pelajar ataupun penyelaras HEP jabatan masing-masing.
secepat mungkin untuk tujuan tuntutan insurans. Okay, jika anda terlibat dalam kemalangan jalan raya, kami memerlukan maklumat anda untuk anda membuat tuntutan insurans. Okey, pihak etika takaful perlu dimaklumkan dalam tempoh 21 hari dari tarikh berlakunya kemalangan. Okey, sumbangan tahunan insurans setiap pelajar adalah RM35 setahun. Okey, jadi RM35 setahun. Okey, dia akan cover berkenaan dengan sekiranya anda terlibat dalam kemalangan, jadi anda boleh memohon tuntutan insurans tersebut. Okey, ini adalah faedah sumbangan tahunan. Okey, sekiranya anda terlibat, okey, contoh dia. Okey, kematian biasa ataupun akibat penyakit, okey, RM5,000 perlindungan. Okey, keilatan kekal menyeluruh biasa ataupun akibat penyakit, okey, dan juga RM5,000. Khairat kematian RM750. Okey, jika anda terlibat dengan kemalangan jalan raya, okey, kematian akibat kemalangan, okey, di mana syarikat insurans akan memberi papasan RM40,000. Okey, keilatan kekal menyeluruh akibat kemalangan RM40,000. Okey, keilatan kekal separa akibat kemalangan RM40,000. Okey, dan sekiranya anda terlibat kemalangan dan perlu, iaitu kita ada perbelanjaan perubatan akibat kemalangan, di mana anda boleh tuntut dengan nilai RM3,000. Dan sekiranya anda terlibat dalam kemalangan dan anda dimasukkan pada ward, di mana pihak insurans akan cover anda untuk allowance harian hospital akibat kemalangan maksimum 30 hari, iaitu dengan kadar RM50 sehari. Okey, dan sekiranya khairat kematian akibat kemalangan RM1,500. Okey, dan semua tuntutan ini adalah berdasarkan kepada kadar sumbangan tahunan anda, iaitu RM35 per pelajar. Okey, jadi setiap pelajar dilindungi oleh insurans dengan jumlah perlindungan seperti yang telah saya nyatakan inilah. Okey, dan selain daripada itu, rawatan kesihatan, sakit, demam, kemalangan, kematian dan lain-lain. Okey, pelajar, bila anda bergelar pelajar Politeknik Port Dickson, okey, pelajar yang memerlukan rawatan di mana-mana hospital, pusat rawatan kesihatan milik kerajaan, okey, boleh mendapatkan surat jaminan pelajar, iaitu guarantee letter daripada Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Jadi merujuk kepada surat Jabatan Perkhidmatan Awam dengan nombor rujukan JPAS 133/1364 bertarikh 27 Januari 1983, pelajar politeknik adalah berkelayakan menerima kemudahan rawatan dan kepakaran serta kemudahan rumah sakit percuma di Ward 2 di mana-mana hospital kerajaan. Okey, jadi sekiranya anda memerlukan rawatan perubatan di hospital kerajaan ataupun klinik kesihatan kerajaan, anda boleh memohon guarantee letter ni, GL ni, daripada Jabatan Hak Ehwal Pelajar, di mana anda layak untuk mendapatkan rawatan percuma di Ward 2, okey, di mana-mana hospital kerajaan. Okey, dan seterusnya saya juga akan terangkan berkenaan dengan pembangunan pelajar. Okey, di Jabatan Hak Ehwal Pelajar, kami juga menekankan pembangunan pelajar. Okey, di mana kita nak develop skill-skill pelajar. Okey, di bawah Jabatan Hak Ehwal Pelajar, kita ada Majlis Perwakilan Pelajar, iaitu MPP. Okey, tujuan MPP membantu pelajar mendapatkan kemudahan di samping memaksimumkan penggunaan kemudahan sedia ada, berusaha mempelbagaikan aktiviti pelajar, menggalakkan penyertaan aktif pelajar dalam pelaksanaan setiap aktiviti yang dirancang, menyalurkan segala permasalahan dan cadangan berhubung kebajikan pelajar kepada pihak pengurusan. Okey, ini adalah satu organisasi, Majlis Perwakilan Pelajar, MPP, di mana sekiranya anda mempunyai bakat dalam kepimpinan, okay, dan anda berminat dalam kepimpinan, inilah peluang anda untuk anda mengasah lagi bakat yang ada. Okey, mungkin di sekolah dulu anda seorang pemimpin pelajar, ketua pelajar. Okey, anda adalah ketua kelas dan anda minat dalam bidang kepimpinan. Jadi ini adalah satu cabang di mana anda boleh mengasah lagi bakat anda dalam skop kepimpinan. Okey, dan MPP ini merupakan antara orang tengah, okey, antara organisasi yang menghubungkan pelajar dan juga pengurusan Politeknik Port Dickson. Okey, jadi MPP ini merupakan satu organisasi yang sangat penting. Okey, dan saya perkenalkan juga, okey, ini adalah Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Port Dickson. Okey, kita ada di organisasi, okey, yang buat masa sekarang Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Port Dickson sesi bagi tahun 2020. Okey, yang diketuai oleh Yang di-Pertua Muhammad Zulfikri bin Abdul Jalil. Okey, abang anda semua. Okey, dan dalam jawatankuasa MPP ni dia ada merangkumi esko lain. Okey, kita ada esko komunikasi korporat, esko multimedia, esko kesawanan, esko latihan akademik, esko kebajikan, kerohanian, integrasi nasional, okey, esko kediaman kamsis, esko kediaman luar, esko kaunseling.
Esko Sukan dan Rekreasi, Esko Pembangunan Wanita dan juga esko-esko di jabatan-jabatan akademik masing-masing. Okey, jadi mereka-mereka ni lah yang akan membawa dan juga menjaga kebajikan pelajar. Okey, dan menyalurkan segala-segala permasalahan pelajar-pelajar ke pihak pengurusan Politeknik Port Dickson. Dan sekiranya anda berminat, kita akan mengadakan pilihan raya kampus iaitu pada 7 April 2021. Di mana bagi pelajar-pelajar yang berminat untuk mencalonkan dirinya untuk menjadi salah seorang Majlis Perwakilan Pelajar, jadi anda perlu mengikuti beberapa proses penamaan calon dan lain-lain lah kempen PRK, iaitu akan kami maklumkan dari semasa ke semasa. Dan jadi untuk secara keseluruhannya, pelajar-pelajar akan membuat pilihan raya kampus. Okey, jadi buat masa sekarang, hari mengundi ditetapkan pada 7 April 2021. Jadi mohon semua standby. Okey, pada 7 April 2021 anda semua akan turun untuk mengundi. Okey, mengundi wakil-wakil pelajar yang akan yang akan membantu anda semua terutama dari aspek kebajikan. Okey, jadi bagi pelajar-pelajar yang berminat untuk bertanding, okey, untuk syarat-syarat pencalonan, okey, pelajar yang bertanding perlu memegang jawatan selama setahun. Okey, jadi sekiranya anda nak bertanding, okey, tempoh memegang jawatan MPP adalah selama setahun. Calon mestilah mempunyai sekurang-kurangnya HPNM 2.75 dan ke atas. Bagi calon yang pernah mengulangi kursus, pastikan tidak melebihi 2 kursus sepanjang pengajian dan mendapat sekurang-kurangnya HPNM 3.0. Okey, calon adalah dari program sepenuh masa. Okey, calon yang bertanding mesti atau pernah menduduki sekurang-kurangnya sekali dalam peperiksaan di Politeknik Port Dickson. Okey, mempunyai minat untuk menjadi pemimpin pelajar. Yang ini paling penting, anda mesti minat dalam bidang kepimpinan. Tidak mempunyai rekod kesalahan tata tertib. Kegagalan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, permohonan anda akan terbatas. Jadi sekiranya syarat-syarat ini tidak dipatuhi, maka anda tidak layaklah untuk dicalonkan sebagai ahli MPP. Okey, pengesahan borang, calon perlu mendapatkan tanda tangan pengesahan maklumat daripada penasihat akademik dan sokongan dari ketua program ataupun ketua jabatan. Okey, jadi dalam tempoh bulan 3 ni, pihak Jabatan Ehwal Pelajar akan memaklumkan bila tarikh penamaan calon. Jadi sekiranya siapa-siapa yang berminat, okey, boleh terus mendaftar. Okey, dan kita juga ada aktiviti pelajar, kelab dan persatuan. Okey, bagi aktiviti kelab pelajar dan persatuan, kita ada banyak 17 kelab di sini. Okey, dalam pelbagai bidang. Okey, siapa-siapa yang berminat untuk aktif dalam bidang-bidang tertentu. Okey, jadi pihak Politeknik ataupun Jabatan Ehwal Pelajar, kita ada menyediakan beberapa kelab dan persatuan pelajar. Antaranya kita ada kelab multimedia. Okey, siapa yang minat dengan multimedia, okey, video-video editing ataupun apa saja berkaitan dengan multimedia, boleh menyertai kelab multimedia. Kita juga ada Sekretariat Rakan Muda. Jadi pun antara satu kelab yang sangat aktif di Politeknik Port Dickson. Okey, dan juga kita ada kelab Rakan MPP. Okey. Dan siapa yang berminat dalam bidang persilatan ataupun bidang sukan. Okey, di Politeknik Port Dickson kita ada Persatuan Seni Silat Cekak Pusaka Hanafi. Okey, mungkin pada masa di sekolah dulu anda memang terlibat aktif dalam bidang sukan, itu atau terlibat aktif dalam bidang seni bela diri, okey, ataupun memang anda tiada pun asas dalam seni bela diri, okey, dan anda nak belajar suatu seni bela diri dalam diri anda, nak melindungi diri anda sendiri ataupun orang-orang tersayang, jadi anda boleh menyertai Persatuan Seni Silat Cekak Pusaka Hanafi. Saya garanti bila anda menyertai, anda akan dapat belajar banyak benda, terutama dia dari aspek seni bela diri lah. Okey, dan kita juga ada Kelab Rakan Pusat Islam, Kelab Bahasa, Kelab Sahabat Yatim, Kelab Pengguna Siswa, Kelab Pembimbing Rakan Siswa, Kelab Sahabat Perpustakaan, Kelab Enactus G4 Elite, G4 Point Elite, Kelab Mathcom. Okey, kita ada Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia, Kelab Askar Wataniah, okey, Kelab Bahasa Tamil, okey, Persatuan Bulan Sabit Merah dan juga Kelab Mendaki. Okey, banyak kelab yang kita ada. Okey, kelab dan persatuan ni adalah di bawah Majlis Perwakilan Pelajar, di mana biasanya pada setiap semester akan dibuka hari pendaftaran bagi kelab dan persatuan. Jadi siapa yang berminat boleh menyertai, boleh memilih untuk menyertai mana-mana kelab dan persatuan ini. Nak join banyak pun tak ada masalah. Nak join ke-17 pun boleh, tak ada masalah bagi siapa yang berminat. Okey, jadi itu sajalah untuk taklimat saya pada kali ini. Okey, jadi segala apa-apa info berkenaan dengan kebajikan dan juga pembangunan pelajar, anda terus boleh merujuk kepada Jabatan Hal Ehwal Pelajar, okey, iaitu lokasi Jabatan Hal Ehwal Pelajar adalah berada di sebelah
Dewan Utama iaitu Dewan Wawasan Politeknik Port Dickson. Okey, jadi kami berada di aras atas, aras ketiga di jabatan tersebut. Okey, jadi anytime dalam masa yang ditetapkan anda boleh datang. Kami sangat mengalu-alukan kehadiran anda semua kerana Jabatan Hak Ehwal Pelajar kami menguruskan segala hal-hal berkaitan dengan pelajar. Jadi jangan segan, jangan malu, anda boleh datang ke Jabatan Hak Ehwal Pelajar. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke Politeknik Port Dickson. Jadi saya harap dan sepanjang tempoh anda berada di sini, anda dapat bukan sahaja mempelajari bidang pengajian anda, tetapi anda juga dapat membina semangat jati diri anda. Anda boleh membina kemahiran-kemahiran baru. Anda boleh membina lagi dan mengasah lagi kemahiran-kemahiran yang memang anda ada. Jadi sekurang-kurangnya bila anda keluar nanti, bila anda grad nanti, anda menjadi seorang mahasiswa yang serba boleh. Maknanya serba boleh dan boleh menjadi rebutan bila anda bekerja nanti. Jadi jangan segan untuk terus berhubung di Jabatan Hak Ehwal Pelajar. Itulah saja taklimat daripada saya untuk kali ini. Saya harap semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Saya ucap sekali lagi tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.